Bahasa Melayu memainkan peranan penting di Indonesia. Ia adalah tanggal 28 Oktober tahun 1928. Malam jatuh di ibu kota Hindia Belanda. Lampu dinyalakan di sepanjang jalan Keramat yang sibuk ketika di tempat kejadian di Dewan Bangunan 10B, di mana Kongres Belia kedua sedang menyelesaikan kerjanya. Salah seorang pesertanya datang dengan biola di tangannya. Penonton yang senyap mendengar lirik lagu yang ketika itu tidak diketahui yaitu Grit Indonesia. Baris-baris lagu Indonesia masa depan dipenuhi dengan idea-idea kemajuan dan kemakmuran tanah suci nenek moyang mereka. Tugas anak-anak lelaki dan perempuan untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka. Dewan itu kemudiannya bertepuk tangan. Mereka yang hadir bangkit dari tempat duduk mereka, memaksa penyair dan komposer yang sudah tenat, Supratman, untuk mengulangi persembahan. Ia seolah-olah satu keajaiban telah berlaku. Hanya sejam yang lalu, mereka Jawa, Minangkabau, Sunda, Melayu, Batak, Makassar, Bali dan wakil-wakil bangsa lain di jajahan merumuskan dan menerima pakai Sumpah Pemuda mengenai perpaduan negara, bangsa dan bahasa kebangsaan. Kini, semangatnya dijelmakan dalam sebuah lagu, digagas dan dicipta sebelum resolusi itu dirangka. Lagipun, perpaduan tanah air dan bangsa yang dinyanyikan Supratman. Benar, slogan ketiga Sumpah Bahasa Kebangsaan tidak disebut dalam teks. Tetapi, lagu itu sendiri tertulis di dalamnya. Ia pada dasarnya adalah bahasa Melayu yang sama yang sejak dahulu lagi tersebar sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antara etnik di seluruh Kepulauan Melayu dan, secara lebih luas, di seluruh pesisir Asia Tenggara. Dalam penulisan, bahasa Melayu kuno pertama kali dicatat dalam tulisan Palava India pada abad ke-7-10 dalam epigrafi Empire Sumatera Srivijaya. Bermula dari abad ke-14, bahasa Melayu yang telah ditetapkan dalam tulisan Arab digunakan oleh pendakwa Parsi dan Arab untuk memperkenalkan ajaran Nabi Muhammad. Orang Eropa, yang menembusi Nusantara pada era penemuan geografi yang hebat dan menetap di sini untuk masa yang lama juga menggunakan bahasa Melayu. Orang pertama yang menetapkan leksikografi bahasa Melayu ialah Antonio Pigafetta, yang menemani Magellan semasa mengelilinginya pada abad ke-16. Bahasa Melayu, yang difahami di rantau ini, digunakan oleh Syarikat Hindia Timur Belanda dan pentadbiran kolonial yang menggantikannya. Sejak pertengahan abad ke-19 apabila penduduk tanah jajahan ditarik ke orbit perkembangan modern, akhbar dan karya sastra mula diterbitkan dalam bahasa Melayu. Cadangan Kongres Pemuda untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di bawah nama Indonesia pada dasarnya adalah tindakan politik, dan bukannya percobaan oleh sekumpulan intelektual untuk memodelkan cara komunikasi yang baru, yang tidak wujud sehingga kini. Walau apapun perubahan yang telah dialami oleh bahasa Indonesia dalam perkembangannya, tidak dapat dinafikan bahwa asas penubuhannya di negara ini adalah bahasa Melayu yang memainkan peranan revolusioner, menurut ahli-ahli gerakan pembebasan. Orang Indonesia menganggap bahasa Melayu sebagai pemerolehan mereka yang paling berharga, yang sejurus selepas mencapai kemerdekaan memungkinkan untuk mengenepikan bahasa bekas penjajah dari semua bidang, termasuk pendidikan tinggi dan sains. Terdapat 280 juta penutur bahasa Melayu di Indonesia. Ini telah memberikan kekuatan kepada usaha bersama Malaysia dan Indonesia untuk menjadikannya sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.